Ibadur Rahman, hamba-hamba yang Allah Ta'ala redai ini, yang mempunyai 12 ciri-ciri daripada ayat yang kita nyatakan, ayat 63 sehinggalah ke akhir surah ayat yang ke-77. 12 cirinya salah satunya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana asrif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini nak menggambarkan betapa baiknya ibadur Rahman di dalam menjadi hamba Allah Ta'ala ini. Mereka ini adalah golongan yang di mana dari sudut bermuamalahnya muamalah yang baik, tidak menghiraukan kata nista yang diucap oleh orang-orang yang jahil kepadanya. Mereka juga mengorbankan sebahagian harta bendanya, membagi nafkah kepada, menunaikan hak harta, melakukan taubah kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan syahadatuz zur ataupun pengakuan yang salah ataupun saksi yang palsu, dan tidak maknanya mereka menjauhi segala dosa-dosa yang besar, tidak berzina, tidak melakukan perkara yang dosa-dosa besar, bertaubat kepada Allah, melakukan ibadah qiyamul lail. Itu ciri-ciri ibadur Rahman. Dan di antara ciri-ciri tersebut, mereka masih lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya azab neraka dijauhi daripada mereka. Ini menggambarkan doa ini doa yang perlu ada kepada umat Islam. Di samping kita melakukan sembahyang, sampai melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Ta'ala, kita memohon supaya Allah Ta'ala menerima ibadah kita. Dan di waktu yang sama kita memohon supaya Allah Ta'ala menjauhi kita daripada azab neraka. Ini nak menggambarkan betapa sempurnanya amalan yang kita lakukan. Sebab menjauhi daripada api neraka ini, doa untuk menjauhi daripada api neraka ini juga diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung daripada kamu daripada azab jahannam. Rasulullah setengahnya kata hadis ini kena baca di akhir, sunat dibaca di akhir tahiyah kita, sebelum salam itu. Kami berlindung daripada kamu ya Allah daripada azab jahannam, azab neraka jahannam. Berlindung daripada kamu ya Allah daripada azab al-qabr, dan berlindung daripada kamu ya Allah daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung daripada kamu ya Allah daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Jadi maksudnya apa yang ada dalam Quran diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sunnah kepada kita jugalah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjauhi kita daripada azab neraka jahannam. Apabila kita lihat dalam Al-Quran, siapakah yang Allah Ta'ala sebut menjadi penghuni neraka ini? Ini yang perlu kita faham. Yang pertamanya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada ayat Allah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang yang kufur dan mendustai ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekallah di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain daripada itu, Allah Ta'ala juga nyatakan siapa lagi yang tinggal di dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang munafik. Munafik di sini munafik al-aqidah. Dia memang kufur, mahu menjatuhkan agama Islam berlaku jahat. Luarnya, zahirnya baik, tetapi batinnya, akidahnya sesat dan kufur kepada Allah Ta'ala. Tempat mereka adalah asfali, fid darkil asfali minan nar, di lapisan terbawah api neraka. Allah Ta'ala nyatakan juga tentang orang yang lalai daripada sembahyang. Lalai daripada sembahyang.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Maksudnya فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Selain daripada itu lagi, wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Wail satu sama ada satu wadi dalam neraka ataupun diterjemahkan juga dengan amat celakanya, dengan izin amat celakanya bagi orang-orang yang al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Ini dalam urusan perniagaan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maksudnya, kalau dia minta orang suka bagi pihaknya, pembelian dia minta supaya sempurnakan sukatan tersebut. Tetapi apabila dia menjual kepada orang, dia akan mengurangkan dari sudut sukatannya ataupun timbangannya, ukurannya dikurangkan. Ini Allah Ta'ala amat marah sehingga Allah Ta'ala kata wailun lil mutaffifin. Allah Ta'ala juga kata fawailul lil musallin. Maka neraka wilah ataupun satu wadi dalam neraka bagi orang yang sembahyang. Kerana apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari menunaikan sembahyang. Itu saya nak bagi tahu adalah apa yang disebut dalam Al-Quran tentang orang yang ditimpakan azab neraka. Selain daripada itu, Allah Ta'ala sebut juga secara umumnya apabila orang ahli syurga bertanya kepada ahli neraka. Ini cerita yang future yang akan datang. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu wahai penduduk penghuni neraka, kamu masuk ke dalam neraka saqar? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ada 4 ciri mereka. Ciri yang pertama, tidak sembahyang. Ciri yang kedua, tidak memberi makan kepada orang yang miskin. Ciri yang ketiga, suka berada dengan kelompok yang lara, yang melawan apa dia ni ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan ciri yang keempat, mereka ini dusta terhadap hari akhirat, tak percaya kepada hari akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala dah nyata dalam Al-Quran bagaimana hari akhirat itu pasti wujud dan dia akan dibangkitkan seluruh umat manusia untuk membalas. Yang mana baik akan diberi ganjaran yang baik, yang mana yang lakukan amalan yang tak baik akan diberikan, dihukum dengan hukum yang seadil-adilnya kepada mereka. Okey. Dan Allah Ta'ala juga sebut dalam Al-Quran tentang neraka ini balasan yang model lah untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran. Contohnya Abu Lahab. Allah Ta'ala jelas semasa hayatnya masih hidup lagi, apabila dia menentang ajaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala turunkan suratul Masad. Suratul Masad ni turun bukan selepas Abu Lahab dah meninggal dunia, bukan, tapi semasa hayat Abu Lahab masih hidup lagi. Apa kata Allah Ta'ala selepas tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab? Allah Ta'ala kata sayasla naran zata lahab. Allah Ta'ala akan membakar Abu Lahab dengan api yang menyala-nyala. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isterinya pula Ummu Jamil, isterinya hammalata al-hatab, pembawa kayu api neraka. Kayu api neraka di belakang. Lepas tu fi jidiha hablum min masad.
di tengkak Ummu Jamil ini Allah Ta'ala kata hablun mim masad, ada lengkaran ataupun dipanggil sabuk api neraka yang melengkari lehernya. Jadi ini Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kalau bahasa orang sekarang ni bayar cash, dia kata, oleh kerana dia Abu Lahab menolak mentah-mentah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melakukan macam-macam untuk halang ataupun menyakitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anaknya, dengan rakan taulannya, dengan kuasa dan kekayaan yang dia adanya, dia buat macam-macam kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bayar cash kepada beliau dan menyebut namanya di dalam Al-Quran dan hukuman yang Abu Lahab ini terima pada hari akhirat. Begitu juga dalam surah yang mudah, saya nak cerita surah yang mudah. Surah kita panggil surah apa? Al-Lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ini balasan orang yang mencerca, mengherdik, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengumpul harta benda yang mereka anggap harta benda ini akan kekal bersamanya, dapat melindunginya daripada azab seksa. Tapi Allah Ta'ala kata kalla la yumbadhanna fil hutamah, mereka ini akan dicampak, dihumbang ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, kamu tahu ke apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, api yang Allah Ta'ala hidupkan. Macam mana bentuk api itu pula? Bentuk api neraka ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, api atas dunia ni kita rasa panas dah. Api kita rasa panas, tetapi sebenarnya ada yang menyatakan warik, yang menyatakan bahawa api atas dunia ini hanya dia punya bahan kepanasan dia 1 juzuk daripada 70 juzuk api neraka. 1 juzuk sahaja. Maknanya api neraka itu 70 juzuk lebih besar lagi daripada api kepanasan dia daripada api dunia ini. Cuba bayangkan. Allah Ta'ala kata lepas tu la yumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah, dia membakar itu menjulang sehingga masuk menemui hati, masuk sampai ke hati, api yang begitu panas. Tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah, dibakar itu bukan tempat yang terbuka tapi ditutup. Bukan tempat yang terbuka tapi ditutup. Lepas tu fi 'amadin mumaddadah, yang kena bakar tu pula akan terikat pada tiang-tiang di dalam. Allahu Akbar. Cuba bayangkan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seksa yang Allah Ta'ala beri pada hari akhirat ini memang azabun alim. Kita kata syadidul iqab ila asyaddil azab, cerita yang amat-amat pedih, cerita yang di mana pesalah-pesalah pada hari tersebut tak berani pun nak mengangkat mukanya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, muka mereka akan tunduk, rasa menyesal dan takut. Menyesal dengan perbuatan mereka atas dunia ini, rasa takut yang amat-amat dengan balasan hukuman yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Atas dunia bolehlah kita bercakap apa-apa pun, mulut orang panggil tidak, lidah tak bertulang, ada kebebasan tu kebebasan ni, tetapi orang beriman dia ada batasan-batasannya, patuh kepada perintah Allah Ta'ala, ikut Al-Quranul Karim, tengok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kita doa ibadur rahman ini, dan kita juga insya-Allah termasuk dalam ibadur rahman, kita berdoa kepada Allah supaya menjauhi daripada azab seksa yang amat pedih itu. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam
inna 'adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama wallahu a'lam.